أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب الحمد اشرح لله. لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Salam. sahlan yang berbahagia Al-Fadilah Hajah Noliah binti Haji Kasmuri kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemanul Iman dalam kuliah asar ini dengan kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat tabiran Gemanul Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajarah Seniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang yang barakah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. Juga untuk seluruh umat baginda SAW yang diberikan ujian di Palestin khususnya, moga-moga seluruhnya dijaga dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Silakan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah tambahkan kefahaman, Allah kurniakan kehormatan. Tanpa membuang masa bagi saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Falyatafaddal mashkura Ustazah. Alfa syukran ke Amira dan seluruh saf kepimpinan Gemanul Iman, juga yang terutama fungsi Kak Hajarah Seniati dan seluruh yang bersama keluarga besar Gemanul Iman ini. Allah memberikan keizinan untuk berterusan bersama pada petang yang berbahagia ini, petang sebelum kita bertemu dengan Sayyidul Ayyam pada malam ini. Semoga Allah memberkati usaha kecil kita ini dan Allah memandang segala apa yang kita lakukan ini sebagai satu perkara yang menunjukkan Allah sedang memilih kita untuk melakukan kebaikan. Moga kebaikan ini boleh disebarluaskan, insya-Allah. Ada FB Live di official page saya, juga boleh singgah di official YouTube bagi Gemanul Iman. Ibu selepas majlis ilmu ni, banyaknya majlis ilmu dalam Gemanul Iman ini, boleh singgah link yang telah diberikan dalam setiap iklan yang diberikan oleh AJK Gemanul Iman ini. Alhamdulillah. Allah memandang usaha kecil kita ini, insya-Allah juga ada kebaikan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Bacaan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبوء لك بنعمتك علينا وأبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربينا الصغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة
اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليه wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ya surat. Tajuk kita hari ini alhamdulillah insyaallah. Surat apa? Bertayamum selepas masuk waktu. Muka surat 110 dalam kitab, 110 dalam kitab. Dekat 110. 110. Bertayamum selepas masuk waktu. Baik, Sekejap, saya cuba. bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita dah selesai sunat-sunat tayamum, dan antara sunat-sunat tayamum adalah semua perkara yang disunatkan kita berwuduk adalah sama ketika sunat tayamum. Ustazah minta maaf. Minggu lepas 19 bulan kan? Ya saya. Tapi saya tanda sunat-sunat tayamum masuk hari ni. Kalau ikut yang saya tanda lah, tak tahu kot saya tersilap. Sunat tayamum tu saya dah selesai. Betul lah, bertayamum sebab waktu solat. Oh ya? Sunat tayamum tu kita dah selesai dah. Alhamdulillah. Cuma saya nak pastikan betul-betul je lah. Yang kedua, saya ulang semula ni. Dia membuka atau menceraikan jari jemari ketika menepuk tanah supaya debu melekat secara menyeluruh dan boleh menyapu muka kesemuanya. Tangan dengan sekali tepukan. Begitu juga ketika menyapu kedua-dua tangan. Tepukan itu membuka dan menceraikan jari jemari. Maksudnya kena renggangkan sedikit. Subhanallah. Yang ketiga, menipis atau mengurangkan ketebalan tanah dengan menepuk kedua tapak tangan atau meniup. Dia boleh buat macam ni ataupun boleh buat macam ini. Yang biasa dulu belajar kat sekolah. Dia macam itulah. Sekolah kita masa belajar begitulah. Sekarang pun sama, tak ada beza juga. Dan sesungguhnya Umayyah ikan melakukan demikian, lalu baginda menepuk dengan dua tapak tangannya ke atas tanah dengan sekali tepuk. Kemudian baginda menghilangkan debu tersebut dengan disapu. Disapu tu maksudnya pun boleh macam ini tapi bukan secara bersih. Disapu begini boleh, ditiup boleh, digoyangkan tangan tu maksudnya ditepuk begitu pun boleh, tak ada masalah. Dan pada riwayat yang lain baginda meniup dan boleh juga meniup untuk menghilangkan debu yang paling ketara lah maksudnya apabila kita tekan tu yang tinggal hanya debu-debu yang masih boleh disapukan ke muka sebagai perkara yang untuk disapu di muka dan di tangan juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka antara syarat untuk kita memulakan tayamum tu kita kena tahu dia mesti dah masuk waktu solat. Oleh yang telah cukup sebab-sebab bertayamum tidak boleh melakukannya. Maksud tak boleh buat tayamum itu untuk menunaikan sembahyang fardu kecuali setelah masuk waktu solat. Betul-betul dah masuk waktu solat kena cari air. Air tak ada, dan tak ada kesusahan, tak ada kesakitan, tak ada kekangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tak ada apa-apa yang menyebabkan perkara itu menyebabkan kita perlu bertayamum. Maka bila semua perkara tu kita tak jumpa air, kita memang ada kekurangan dan ada kesakitan dan kita air tu tak boleh kena pada badan kita seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini, maka setelah masuk waktu barulah bertayamum. Dan pastikan kita nak bertayamum tu kita sebenarnya pun dah ada debu yang untuk buat tayamum. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, fa ayyuma rajulin min ummati adarakathu ssalatu falyusalli. Sesiapa sahaja dari kalangan umatku yang mendapati solat masuk waktu, maka hendaklah dia bersembahyang.
ini digunakan untuk dalil bertayamum. Maksudnya bila dah masuk waktu baru cari alat untuk bertayamum. Begitu maksudnya. Subhanallah. Dan menurut riwayat yang lain di sisi Imam Ahmad, ainama adrakatni as-salatu tamassaktu wa sallaitu. Di mana saja aku mendapati solat masuk waktu, aku bertayamum dan sembahyang. Maksudnya kalau tak ada air. Kalau tak ada air, tak adalah yang menyebabkan halangan menggunakan air. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kedua-dua riwayat di atas menunjukkan dengan jelas bahawa tayamum itu dilakukan ketika hendak bersolat sahaja. Sementara solat pula tidak boleh dilakukan kecuali setelah tiba waktu. Sebab itu untuk tayamum ini tidak sama untuk berwuduk. Berwuduk ini boleh diambil walaupun bukan untuk solat fardu. Tetapi ialah salah satu daripada perkara yang bukan sahaja kita cakap kita dah biasa ambil wuduk walaupun tak solat. Betul? Itu tak salah. Tetapi yang paling baik adalah kita mengekalkan wuduk itu adalah kerana ia juga salah satu syariat daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya benda itu adalah perkara yang ada pada syariat Nabi Muhammad. Cuma bila bukan kerana kebiasaan tau tak? Dia kerana ia adalah satu syariat. Yang boleh mengekalkannya adalah satu keuntungan yang besar. Dan dia adalah dipilih oleh Allah untuk sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Dan bersedia untuk solat fardu. Maksudnya setiap kali dia tak ada wuduk, dia memperbaharui wuduk. Nah itu cerita dia. Tapi bukan sebab saya dah biasa berwuduk, bukan begitu. Dia kerana adalah perkara yang salah satu daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Manakala tayamum pula, dia berlainan sedikit, dia kena masuk waktu, barulah dicari semua perkara yang saya sebutkan tadi tu, barulah kalau tak ada, baru bertayamum pada setelah masuk waktunya itu. Manakala tayamum untuk setiap kali sembahyang fardu. Maksudnya apa? Kalau masa tu kita memang tak jumpa air lagi untuk fardu yang seterusnya, kita buat kaedah yang sama. Cari air dulu, boleh tak kita kena air? Boleh tak maksudnya benda tu maksudnya menyusahkan tak untuk berwuduk dengan air? Semua perkara itu perlu dilihat juga. Kalau perkara yang sama berlaku pada waktu yang seterusnya, maka dia perlu dengan tayamum yang baru, tidak boleh menggunakan tayamum pada contoh waktu zuhur tadi. Maka asar, kalau masih tak jumpa air, masih dalam kesakitan, masih dalam keuzuran. Uzur ini maksudnya uzur bukan uzur syar'i, dia uzur yang hakiki, yang maksudnya tak boleh kena air tu. Macam tu kan. Dia tak boleh, maksudnya dia contoh kalau dia kemalangan ke, dia sakit ke, doktor kata dia tak boleh kena air. Dia maksudnya setiap kali masuk waktu dia kena bertayamum. Subhanallah. Okay? Jadi satu tayamum hanya untuk satu solat fardu sahaja. Tetapi ia boleh digunakan untuk sebanyak mana solat sunat yang dikehendaki, termasuk solat jenazah. Solat jenazah. Subhanallah. Solat jenazah hukumnya apa? Kita dah belajar belum? Dekat sini. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Hukum solat tu fardu kifayah. Kat sini kita dah belajar belum? Belum ah? Belum? Suara saya boleh dengar tak sebenarnya? Boleh. Boleh. Ya. Boleh Ustaz. Okay. Sebab saya cakap macam ada datang tu macam dia bergema-gema tu, takut saya yang tak dengar. Suara saya yang tak clear. Clear insya-Allah. Jadi solat jenazah ni adalah dia tak Wajib. tak wajib. Solat tu tak wajib. Dia memang fardu kifayah. Tapi saya tanya solat ni wajib ke tak wajib? Jawapannya fardu kifayah. Ya jauh. Itu hukum kita kalau keseluruhan bagi
yang berada dalam satu kampung ataupun satu kawasan. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi dengan tayamum yang sama itu boleh solat jenazah. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh itu apabila dia hendak menunaikan solat fardu yang lain, dia hendaklah bertayamum semula sekalipun dia belum berhadas selepas tayamum pertama. Maksudnya dia langsung tak batal, dia punya wuduk tu tetap dia kena tayamum yang baru. Okey. Sama ada solat tersebut tunai ataupun qada. Sebab tunai dan qada martabatnya sama. Tunai adalah pada waktunya, qada adalah mengganti pada waktu yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keseluruhannya. Ahlan. Jadi Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan atas sikit Kak Amirah. Allahumma salli ala Muhammad. Bahawa sesungguhnya dalam sanad yang sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa radu'an. Lagi? Sikit. Oh salah, itu dah terlebih. Yang tadi tu je, atas sikit dah. Tu. Dalam riwayat Imam Baihaqi, yatayammamu li kulli salatin wa illam yuhaddis. Dia hendaklah bertayamum bagi setiap solat sekalipun dia tidak berhadas. Dia tak batal dia punya wuduk tadi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Sesungguhnya ia adalah perkara yang akan sebenarnya walaupun dia tidak berhadas, dia tetap kena bertayamum yang baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ibu-ibu, bab berkaitan tayamum ini dia tak sama seperti wuduk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barakatuh. Okey. Jadi selepas ini kalaulah Allah menguji kita dengan keadaan tidak ada air contoh, ataupun kita dalam keadaan yang tidak boleh terkena air, dalam keadaan uzur, masya-Allah, tabarakallah, dan tidak boleh mendapatkan air kerana dihalang mendapatkan air seperti yang berlaku dekat contoh kat Palestin sekarang lah kan. Semalam dalam kelas saya yang semalam pun dia orang tanya juga, tapi tu macam mana dia orang nak semayang? Dia orang boleh bertayamum kerana tak ada air. Tapi dengan kuasa Allah mereka dapat hujan. Jadi kalaulah cerita janabah pula nanti kita akan tengok selepas ni tajuk ni. Kalau air tak ada pula bagaimana? Okey. Dan tajuk seterusnya adalah tayamum sebagai ganti mandi wajib. Yang ni. Yang baru saya sebutkan ini, apabila cukup sebab bertayamum maka ia merupakan ganti kepada mandi bagi siapa yang berhajat melakukannya. Jika tidak ada sebab-sebab air tadi tak ada, dia tak boleh kena semua air tadi tu kan. Sebagaimana ia menjadi pengganti kepada wuduk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ini, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal khaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Dan jika kamu berjunub maka bersucilah dengan mandi wajib. Mandi. Dan jika kamu sakit tidak boleh kena air dalam pelayaran, salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, kamu sentuh perempuan ke, sedang kamu tidak mendapati untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu tayamum. Ketika itu bertayamum itu memang betul anggota tayamum berapa? 2 Ustaz. Jadi kalau mandi wajib nak ditayamumkan macam mana? Soalan saya. 2 je anggotanya. Anggota tu 2 je yang ditayamumkan. Bukan semua disapu dengan debu. Debu tu jadi lain. Nanti kan. Sementara dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Next Kak Amirah. Kak Amirah kena tengok sikit saya bercakap tu kat mana. Dia tengok benda lain ni, betul ni. Bahawa kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa kami bermusafir bersama Rasulullah. Fi safarin fa shalla bin nasi fa idza huwa bi rajulin mu'tazil. Wa qala ma mana'aka an tusalliya ma'al qaum? Qala asabatni janabatun wa la ma'a. Qala 'alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Tiba-tiba terdapat seorang lelaki yang memencilkan dirinya kerana tidak mendirikan sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya,
apa yang menghalang kamu daripada sembahyang? Jawab lelaki tersebut, aku telah berjunub dan aku tidak ada air. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menggunakan tanah sesungguhnya yang memadai untuk kamu. Tayamum mah. So yang Ustazah baca tadi tak dalam buku kan? Ada? Ada kat mana Ayat dia tak ada. Terjemahan je ada. Oh, okey, patutlah saya cari tak jumpa. Okey, okey. Ada tu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada. Okey. Terjemahan dia Dia lain saya. sikit je tapi ada. Kalau tak ada macam mana? Ada, benda ni masih ada. Nanti jilid 2 tak tahu jumpa ke tak jumpa ni untuk PDF ni. Sebab ada kelas yang guna Allahumma salli ala Muhammad PDF ni, jilid kedua dia tak ada. Dia pergi scan buku jilid kedua. Yang kelas saya daripada Maskat lah, Oman. Dia orang pergi scan buku jilid kedua tu. Satu persatu. Jadi ibu-ibu yang tak ada dekat Malaysia ni dah boleh cari dekat Shopee dah. Tak payah nak scan. Okay. Sebab kita dah masuk pertengahan jilid pertama ni dengan Gemenur Iman ni. Kira pantas juga ni perjalanan ni. Sebab kita dah sampai setahun ke bersama? Belum saya rasa. Belum, kita belum sampai setahun. Alhamdulillah. Dah hampir setengah daripada buku ini kita dah melaluinya. Syukur Alhamdulillah. Ini sebenarnya saya nak minta cuti kalau tak ada kelas sebenarnya. Sebenarnya macam nak minta cuti. Tapi Kak Amira bagi bagian iklan balik semalam macam ada iklan tapi saya tak perasan katnya. Tak maaf Kak Intan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau saya lupa tu ingatkan balik lah. Kalau tak ada tu aku diam je. Aku takkan cakapnya. Aku diam, aku rehat je. Tapi Alhamdulillah ada ingatan balik. Ketawa kat Suhaya. Saya nak jumpa kat Suhaya ni. Dia sentiasa ketawa dengan apa yang saya katakan. Gembira dengan apa yang saya suarakan. Masya Allah. Alhamdulillah urusan saya mudah je. Berehat. Bukan susah berehat ni kan. Allahumma salli ala Muhammad. Bulan 3 tahun ni ke? Kak Zarina? Ya, betul Ustazah. Masya Allah. Serius? Saya note yang untuk stok yang pertama 6 hari bulan 3. Masya Allah. Oh, maksudnya belum setengah tahun jugalah. Belum. Dah setengah tahun. Alhamdulillah. Sekarang bulan 10. Masya Allah. Hampir setengah tahun. Alhamdulillah. Okey. Jadi bertayamum saja, anggota tayamum ada 2. Jadi jangan disapukan keseluruhannya bertayamum itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi sesungguhnya memadai untuk kamu kata Rasulullah SAW. Dan perkara yang membatalkan tayamum, semua perkara yang membatalkan wuduk adalah membatalkan tayamum seperti masalah yang telah perbincangan sebelum ini berkaitan dengan wuduk. Kemudian ada air selepas ketiadaannya kerana tayamum adalah ganti kepada air. Apabila asal air itu dah ada balik, maka batallah penggantinya iaitu tayamum. Ini berdasarkan daripada hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Ibu kalau dengar nama Abu Dzar ni dia mesti Al-Ghifari. Dia tak ada Abu Dzar lain. Cuma dalam kitab ni dia tak sebutkan. Dalam banyak-banyak sahabat Nabi, beliau ini yang kami dulu belajar, saya lah terutamanya secara personal, kami sangat mengagumi Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi saya tak ajar sirah kan. So bukan ceritanya kat sini. Nanti cerita kena tanya dengan ustaz yang membuka dan merungkai cerita sirah. Ustaz Haji Rushdi. Betul? Tentang sirah Nabi kan. Itu sahabat saya juga. Allahumma salli ala Muhammad. Dia punya penceritaan dan kisah tentang Syama'il Muhammadiyah tu lebih tinggi nilainya daripada saya. Subhanallah. Okay. Jadi ibu-ibu bila dengar saja Abu Dzar Al-Ghifari ni seorang sahabat yang dia kaya ke miskin? Orang belajar sirah ke? Silap saya kaya Ustazah. Kalau tak silap kaya nanti orang lain akan cakap miskin je pasal kalau silap kaya. Pernah baca dah tapi alamak selalu nama tu terconfuse. Sabar je lah. Astagfirullahaladzim. Malah ni cari. Kak Amira dia buat apa? Dia buat apa muka selamat dia ke memang dia tak bergerak sebenarnya tu? Kamera dia tu. Line dia ada problem lah agaknya tu. Dah hang ya Allah. Dia hang kan. Tengok. Dah hidup balik dah. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kak Amira, Abu Dzar Al-Ghifari. Sebab saya tengok kalau kelas sirah ni Kak Amira ni tanya tak berhenti. Selamat aku tak pernah tanya dah ustazah tak kenal aku kata orang lain kan. Siapa kata saya tak pernah masuk kelas-kelas menurut iman yang lain ni. Allahumma salli ala Muhammad. Saya perhati je kakak ni sebenarnya. Saya
Kaya, dia kaya. Dia sangat kaya sebenarnya. Allahu SWT. Tapi dia tidak melebihi sekaya sahabat baginda yang paling dekat dengan baginda yang lain. Allahu SWT. Dan sebenarnya Abdul Rahman bin Auf tu pun tidak sekaya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tu lebih kaya. Allahu SWT. Orang ingat Abdul Rahman bin Auf tu lebih kaya. Sayyidina Abu Bakar lebih kaya. Lebih kaya. Subhanallah. Allahu SWT. Allahu SWT. Okay, ingat Abu Zar al-Ghifari itu. Orang ingat Abu Rahman bin Auf, Abu Zar al-Ghifari kaya. Allahumma salli ala Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar lebih kaya. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu baginda sangat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan pegang Sayyidina Abu Bakar itu sebab kaya. Kerana Sayyidina Abu Bakar ini tak perlu disuruh pun dia dah bagi dulu. Belum cakap lagi dia dah sampai. Macam tu lah. Itu rezeki yang Allah berikan pada dia. Berbanding Sayyidina Umar yang cuba buat benda tu, Sayyidina Umar tak pernah berjaya melepasi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan salah channel. Ini bukan cerita sirah. Ini cerita tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kita selitkan sedikit kerana saya mengkagumi seorang sahabat ini, Abu Zar al-Ghifari. Ini ceritanya bagaimana dia pun menuruti ataupun mengikuti jejak-jejak langkah sahabat-sahabat baginda yang lain-lain ni. Subhanallah. Untuk menginfakkan segala hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita ada masa ni. Kita boleh buat insya-Allah. Kita ada masa, kita boleh buat ni insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Di mana cerita tentang ini yang diriwayatkan oleh Abu Zar al-Ghifari ini, sesungguhnya tanah yang baik adalah alat bersuci. Innas sa'ida at-tayyibah tuhurul muslim wa illam yajidil ma'a asyra sinin. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَارَتَهُ فَإِنَّهُ ذَلِكَ خَيْرٌ. Debu tanah yang baik menjadi bahan bersuci bagi orang Islam sekalipun 10 tahun lamanya tak ada air. Jadi seluruh contoh zaman sekarang yang paling mudah untuk difahami, yang paling diuji adalah mereka yang berada dekat Palestin. Yang itu dah kena bom, dah kena apa, confirm tak boleh ambil wuduk. Tak boleh berdarah, luka, sakit, susah. Itu layaknya air yang ada hanya untuk kelangsungan hidup. Maka mereka boleh bertayamum sebenarnya. Sebab ayat ini mengatakan wa illam yajidil ma'a asyara sinin. Kalau 10 tahun pun tak ada air, 10 tahunlah bertayamum. Subhanallah. Jadi maksud membasuh kulitnya ialah bersuci dengannya air, itu paling baik. Ini menunjukkan bahawa tayamum akan batal apabila ada air. Tapi bila je ada air, bila hujan dah turun tetapi tetap ada kekangan, maksudnya dia ada kesakitan ke, dia ada luka ke apa, tetap tayamum itu akan menggantikan bagi perkara untuk mewajibkan kefarduan solat itu. Hadis ini menunjukkan bahawa tayamum terbatal apabila adanya air. Namun solat dengan tayamum tetap sah dan tidak perlu diqadha. Masya-Allah. Walaupun 10 tahun. Sekiranya air didapati selepas solat tersebut selesai, begitu juga sekiranya air didapati setelah solat dimulai. Maksud dimulai apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia dah mula solat tu hujan turun. Solat tersebut boleh diteruskan. Ya. Tengah dia dah takbiratul ihram, dia dah baca Fatihah. Tengah-tengah tu baru nak rukuk. Tiba-tiba orang duk kecoh, ada air. Dia boleh teruskan. Dan hukumnya sah. Tetapi menghentikan solat itu untuk berwuduk dan bersolat semula dengan wuduk adalah lebih baik. Itu dia punya hukum berkaitan dengan tayamum ini. Allahumma salli ala Muhammad. Untuk istinja tu ustazah macam mana ya? Tayamum juga ya? Kalau istinja tak tayamum, dia kena guna barang-barang yang kesat. Daun, batu, tisu. Tisu pun bukan tisu sebenarnya. Dia adalah seperti tisu tapi dia kesat, yang kesat lah. Kita pernah bincangkan berkaitan perkara ini Kak Zakiyah. Dia tisu yang Allahumma salli ala Muhammad, yang kalau kena air tu dia tak terus reput lah. Kalau kat Malaysia sekarang ni, tisu dapur yang kasar sikit tu, itu boleh diguna pakai insyaAllah, boleh diterima. Jadi kalau nak lebih baik, lapik dia 2 keping lah. Ataupun 3 keping. Supaya benda tu akan menghilangkan zat najis tu sehingga bersih. Dia tayamum ni untuk solat saja, bukan untuk
Tadi ayatnya tayamum untuk beristinja, oh tidak. Istinja ni lain. Kalau tak ada air dia guna batu, daun-daun yang kesat ataupun tisu tadi itulah. Perkara-perkara yang kesat. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Seterusnya sikit lagi. Mana Kak Amira? Tiba-tiba Kak Amira dia terkeluar sebenarnya. Okey. Yang ketiga, perkara yang membatalkan tayamum, mampu untuk menggunakan air seperti orang yang telah sembuh dari sakitnya. Macam saya cakap tadi, kalau dia ada sakit, ada apa semua tu, maka dia tidak wajib untuk menggunakan air itulah. Dia boleh saja berterusan menggunakan tayamum kalau dia sakit. Dan sakit itu doktor kata dia memang tak boleh kena air. Jadi kalau dia kena simen ataupun dia kena al-asaib wal-jabair yang kita pernah cerita pasal anduh semua tu, itu pun kena, kalau keluar tangan dia keluar, telima tu dia keluar, 5 tu kena guna air. Yang dibalut tu tak perlu air. Macam tu je lah. Jadi kalau tak perlu air, yang atas ni kalau doktor kata boleh sapukan air, tak payah tayamum. Macam tu. Tapi kalau doktor kata dia punya sarung tu pun tak boleh kena air, maka dia boleh guna tayamum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan anggota tayamum hanya 2. Jangan salah faham, anggota tayamum hanya ada 2. Yang ketiga, perkara yang membatalkan tayamum, dia murtad. Wala'udzubillah min dzalik. Kita meminta perlindungan daripadanya tu isti'azah kat situ. Subhanallah. Dan ini kerana tujuan tayamum ialah untuk menghapuskan mengharuskan solat, dan ini bertentangan dengan hukum murtad. Ini berlainan dengan wudu dan mandi, kedua-duanya adalah untuk mengangkat hadas. Jadi apabila cerita orang keluar daripada agama ini, maka dia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak berusaha untuk mengekalkan keimanannya, maka confirm ketika itu kalau semasa tu dia tengah tayamum, tiba-tiba dia murtad, batalah tayamum tu juga. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana tayamum hanya untuk mengharuskan ibadah dan diterhapus dengan sebab murtad. Manakala wuduk pula berlainan wuduk dan mandi kerana kedua-duanya untuk mengangkat hadas. Dan orang yang ada hadas ini, istilah dia adalah yang beragama Islam juga. Subhanallah. Tapi kalau dia mandi pun, tiba-tiba dia, contohnya lah, wa'alaikumsalam zalik murtad, maka dia sebenarnya bukan membatalkan. Dia dah tak wajib lagi untuk solat bila dia murtad. Wallahualam. Ada soalan? Sebab perkara yang membatalkan tayamum tu, semua perkara yang membatalkan wuduk, dan tambah satu lagi bila automatik ada air tapi bersyarat. Maknanya kalau dia masih dalam darurat yang sakit ke apa tak boleh kena air, maknanya valid lagi lah tayamum dia kan? Ya, valid lagi lah. Dia boleh bertayamum, bukan valid tayamum. Setiap waktu dia kena tayamum, tapi dia boleh bertayamum. Maknanya air tu terabai pun tak apalah kan? Terabai? Maknanya dia bukan termasuk dalam geng yang adanya air terus terbatal tayamum dia tu. Betul tak? Maksudnya kalau dia dah wudu, dia dah tayamum dan dia dah solat, kemudian ada air tetapi dia masih sakit, tetap nanti untuk waktu seterusnya dia kena tayamum yang baru. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Sama. Wallahualam. Ada soalan lain? Tak ada. Dan kita masuk pada bab yang paling utama dalam kehidupan kita, dan kita dah selesai dengan permulaan solat, dan mudah-mudahan permulaan solat kita ini dengan ibadah-ibadah yang disebutkan untuk bersuci ini, dia lebih menyempurnakan kita punya ibadah dan kefarduan solat. Itu paling penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau nak solat ni, dalam arti kata yang sebenar, kalian, saya, seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam ini, semuanya dalam keadaan yang disebutkan yang terakhir tadi, di dalam keadaan yang bersuci daripada hadas kecil ataupun besar. Dan kemudian dia mempunyai asbab, ada air untuk berwuduk. Jika tak ada air, kalau dia sakit dia boleh bertayamum. Dan apabila ada perkara-perkara yang menyebabkan dia bertayamum ada dan boleh membatalkan, maka dia juga tidak wajib untuk solat. Dan akhirnya solat ini adalah ibadah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, saya mandi junub tu tak ada air, tayamum je, memadai. Subhanallah. Jadi untuk perkara solat ini, ceritanya adalah dia berkaitan dengan bagaimana kesempurnaan bersucinya kita.
insya-Allah. Okey. Dan kena ingat kalau ibu-ibu ada masuk kelas saya yang online malam tadi, dia orang tanya ni lah, habis tu nak mandi wajib macam mana? Tayamum lah dengan dua anggota itu sudah memadai. Wallahu a'lam bisawab. Okey, itu tadi saya sambung sikit. Dan bab solat ini kita akan bermula bismillahirrahmanirrahim dalam bab yang kedua, dan ini adalah bab yang paling utama dalam jilid pertama ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bahasa Arab disebut solat, tetapi diterjemahkan dalam bahasa Melayu sembahyang. Tapi saya lebih suka dan lebih prefer, lebih mengharapkan ibu-ibu dah boleh guna perkataan solat. Solat je lah. Tak menggunakan perkataan sembahyang, sebab ada mereka yang mempunyai kepercayaan yang lain dan mereka menggunakan perkataan sembahyang tu juga. Jadi kita gunalah solat, kerana itulah perkataan yang sebenar yang disebutkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam solat ini dalam bahasa Arab sebutannya solah. Solah. Jadi solah itu macam mana ejaan yang sebenar? Tengok ayat surah At-Taubah ayat 103 tu. Ejaan solah yang sebenar. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala adalah sesungguhnya a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim wassalli alaihim inna salataka sakanul lahum, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Maksud apa daripada ayat ini? Berdoalah memohon keampunan daripada Allah untuk mereka. Siapakah mereka? Nanti kita akan rumuskan dan syarahkan berkaitan dengan solat ini. Cuma nak dikatakan solat itu adalah doa. Solat itu adalah doa. Kita berdiri solat tu, itu adalah doa. Doa mengharapkan apa? Mengharapkan ketenteraman. Kalau kita solat tak tenteram, kita kena revise balik solat kita. Bahasa canggih sekarang recharge. Saya tak tahu, agaknya bolehlah guna kot agaknya. Recharge ni maksudnya kena tengok daripada awal. Daripada permulaan. Perkara paling utama dalam solat, sehinggalah perkara yang patut ditinggalkan dalam solat. Macam tu. Dihindarkan dalam solat. Dari segi istilah fuqaha, terutamanya mazhab Syafi'i, kat situ ada tulis fuqaha. Fuqaha tu maksudnya ahli fiqh. Ahli fiqh kat sini mazhab Imam Syafi'i. Ia adalah satu kalimah yang digunakan dengan makna perkataan-perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia mula dengan takbir, dia ditutup dengan salam. Itu solat. Ia dinamakan solat kerana padanya mengandungi pengertian doa. Itu paling utama, doa. Yang merupakan unsur yang banyak di dalam solat itu. Mula-mula je kita dah doa apa? Nak solat? Iftitah. Doa iftitah. Doa. Tapi ramai manusia yang meninggalkan doa iftitah. Bila belajar, kalau sahabat-sahabat Gemenur Iman ni ada kelas Bidayatul Hidayah, dia ada doa iftitah pendek, panjang, yang paling afdal tapi dia pendek je. Macam tu. Dia dalam fiqh ni tak ada tulis lah. Dalam fiqh ni dia yang memang yang biasa je kita amalkan ni. Boleh tak? Boleh. Itu pun satu perkara yang dituntut dalam syariat Nabi Muhammad dan mengikut mazhab Syafi'i. Dia tak wajib, tetapi dia adalah perkara yang paling diberikan perhatian, yang sepatutnya tidak ditinggalkan sewenang-wenangnya lah, untuk supaya kesempurnaan solat itu lebih baik. Dan seterusnya, hal ini kerana menggunakan Allahumma salli ala Muhammad, sebahagian daripada solat itu
kandungannya menggambarkan perkara yang menyuruh itlaqul ismil juzu ala kulli. Dia bila cerita pasal solat ni, dia cerita pasal doa ni sebenarnya bukan keseluruhannya doa, tapi sebahagian besar daripada solat kita adalah berupa permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada perkara yang sedikit itu membawa kepada makna yang lebih besar. Disebutkan nama itu adalah sebahagian je daripada yang banyak. Tetapi rupa-rupanya yang sebahagian itu adalah makna yang paling besar dalam solat itu. Mula saja ada doa iftitah, contoh macam itu kan. Kemudian dalam kita punya Fatihah pun ada doa di dalamnya. Kalau kita perhatikan, kita baca. Paling tidak pertama-tama je nak masuk dalam kita punya Fatihah tu kita baca apa? Bismillah. Yang sunatnya. Itu yang wajib. Kita ta'awuz. Ta'awuz tu apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya betul tu jelah. Maksudnya dia tu apa? Menghindarkan daripada gangguan syaitan. Tak tepat jawapannya. Ini yang kita cakap ni. Itu apa? Permohonan doa. Itu yang Betul. punya banyak jawapan pusing-pusing sampai yang ketiga baru betul. Macam no ni. Subhanallah. Kita fikir benda tu lain. Rupanya bukan itu jawapan yang tepat. Walaupun betul, tak salah. Kan? Sebab itu dalam belajar hukum ni, dia tak salah semua benda. Tapi dia nak cari yang paling tepat dan paling mengikut apa yang ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu bila tanya, itu apa? Isti'azah. Betul lah tu. Saya tak kata salah. Itu apa? Permohonan. Nak sebut doa tu punya panjang cerita tu. Kefahaman benda tu sedikit saja. Allahumma salli ala Muhammad. Maafin muskilah. Benda tu bila kita faham bahawa permulaan setiap daripada perbuatan daripada sifat solat itu, ya Allah, dia adalah permohonan yang bahasa bukunya tu dan paling mudah nak disebut adalah doa. Minta pada Allah yang menjadi perkara kesempurnaan bagi keseluruhan bagi ibadah solat itu. Subhanallah. Okay? Jadi itulah yang diartikan sebagai solat. Dan hikmah solat ini mempunyai rahsia dan hikmah yang boleh kita kongsikan pada petang ini. Tetapi secara ringkas sahaja, yang pertama mengingatkan ataupun dalam PDF tu menyedarkan. Mengingatkan dan menyedarkan tu arti kata yang lebih kurang boleh diterima yang sama. Setiap manusia akan hakikat dirinya dalam buku identitinya yang sebenar. Hakikat dirinya itu sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Solat ini nak menunjukkan kita hamba. Itu yang perlu kita faham. Kita solat sebab apa? Kita hamba. Kita solat sebab apa? Kita hamba. Macam tu je. Tak ada cerita lain. Kita solat ni sebab kita nak tenang, betul, tak salah. Kita solat ni sebab kita nak jadi lebih baik, betul, tak salah. Kita solat ni sebab perintah Allah, betul, tak salah. Tapi rupanya perkara utama solat ni adalah sebab kita hamba. Kita abdullah. Kita hamba kepada Allah. Dan dengan solatlah kita akan mengingat akan kedudukan itu sentiasa. Apabila seseorang itu berhadapan dengan Allah dan dia terlupa akan hakikat tersebut dengan kesibukan kehidupan dunia ini, maka kembalilah kepada Allah dengan solat. Dengan solat itu, hubungannya dengan orang lain akan datang pada waktu solat untuk memperingati hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan hamba Allah, supaya dia akan sentiasa menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu cara je apa? Solat. Dengan solat ni kita takkan ada rasa tinggi diri, tak ada bangga diri, tak ada rasa bagus, tak ada rasa baik, tak ada rasa kau paling hebat, tak ada rasa kau tahu semua benda, tak ada benda tu semua. Dengan solat saja. Tu belum lagi tambahan amal lain, tu cerita lain.
Tapi dengan solat ni kalau boleh dapat semua perkara ni, sebenarnya solat kita sudah mencapai satu tahap yang Allah memandangnya sebagai satu ingatan dan sebagai rahsia yang telah diberikan kepada kita sebagai hamba. Itu cerita baru satu. Baru satu cerita pasal solat ni. Dia sebenarnya dia syariat. Tapi saya kaitkan sekali bahawa cerita pasal hikmah ini dia adalah kurniaan daripada Allah untuk setiap umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata yang lebih sadis lah saya boleh cakap siapa yang tahu sadis tak? Tahu Ustazah. Sedih tau. Sadis ni sedih, dahsyat. Maksudnya paling dahsyat sekali ayatnya bagi mereka yang dipilih oleh Allah untuk solat. Subhanallah. Sebab kat dunia ni tak semua orang diberi izin untuk tunduk dan rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua. Jadi siapa yang diberi tu, dia akan, kalau dia faham tentang cerita makna solat ni, dia akan dapat yang pertama ni. Dia tahu hakikat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kalau tahu ni, saya rasa tak ada perkara-perkara yang pelik-pelik lah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tapi ujian tetap ada. Dia akan tetap ada ujian. Dan ujian itu akan kita straightforward akan pergi kepada Allah. Allahu Akbar. Kita akan cari Allah saja. Cari dengan apa? Dengan solat. Itu je. Itu jawapan paling mudah. Dan Allahumma salli ala Muhammad, dia ada lebih kurang 4 perkara. Hari ni saya nak ambil 2 je. 2 lagi tu akan lebih panjang dia punya terjemahan dia dan dia punya syarahan dia. Dan yang kedua ini, solat ini akan memantapkan jiwa dalam slide tu. Tapi dalam buku, bahawa jiwa manusia ini akan sentiasa merasa tidak ada yang memberi bantuan dan nikmat yang sebenar. Hakikat kehambaan itu, keyakinan itu, tidak ada yang membantu dan memberi kurnia nikmat sebenar-benarnya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun atas sikit Kak Aminah, subhanallah, sebab saya baca yang dalam slide tu. Meskipun kelihatan di dunia banyak pihak dan sebab yang ada pada zahirnya membantu dan memberi nikmat. Contoh, hari ni petang ni kita lapar, kita pergi kedai tak payah masak. Kita bayar aja kita dapat, kita makan. Tapi hakikat jiwa manusia yang sentiasa merasakan tidak ada yang memberi pertolongan asbab diberi izin oleh Allah. Tadi solat asar. Solat asar. Kalau ditanya semua kat sini ni, dekat 83 orang termasuk saya sekali ni, solat asar tak? Solat. Kenapa tiba-tiba makan pisang goreng ni? Oh, pasal makan tadi tu Allah bagi pisang goreng. Tiba-tiba pisang goreng keluar. Allah bagi kita, apa aku sebut sebelum pisang goreng tadi? Subhanallah, aku lupa Kak Nur ini betul-betul lah. Bagi nikmat. Allah bagi kita nikmat. Dan Allah bagi nikmat tu, kalau kita boleh kaitkan dengan ibadah solat, sebagai orang biasa kita boleh cakap, sebab kita taat lah, kita dapat rezeki tu. Boleh. Tak ada masalah, itu diharuskan. Tetapi bagi mereka yang mempunyai jiwa yang sentiasa merasakan, tak ada orang, tak ada manusia, tak ada perkara yang boleh membantu untuk mendapatkan pisang goreng tadilah, contoh tadi tu. Kita nak sebut pisang goreng ni mak yang goreng, yang sedap ni mak yang bagi bancuh. Selalu kita cakap gitu kan? Tak mengaku. Ya Ustazah, ya mengaku. Betul. Mengaku je, dia. Dia lupa nak bagi tahu pada diri dia sendiri dan bagi tahu pada keluarga, pisang goreng ni tadi ayah beli dengan izin Allah. Mak pula boleh kopek, boleh bancuh tepung, boleh goreng dengan izin Allah. Wih, lama nak berbual kalau macam itu, Ustazah. Tapi itulah hakikat kalau mereka ini diberi faham tentang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan asbab kita tunduk dan rukuk kepada Allah. Tadi kita sembahyang zuhur. Saya lepas sembahyang zuhur tadi, contoh je tu kan. Mudahnya apa? Mudahnya saya boleh beli barang, saya boleh beli makanan, saya boleh dengar masuk kuliah, saya boleh tertidur time kuliah. Itu pun mudah juga sebenarnya. Bukan kuliah saya, bolehlah tertidur kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambil-sambil dengar kuliah tu kan. Masya Allah, petang tadi ada satu kuliah. Subhanallah. Kemudian, kemudahan yang paling besar,
walaupun tetap kita tadi tak boleh dengar keseluruhan daripada kuliah kita, ada pula Allah bagi mudah apa? Ada rakaman. Nanti boleh tengok balik semula. Ya. Nanti boleh tanya pula dengan admin. Kita dah sampai mana? Belajar kat mana? Tadi belajar apa? Cuma nak dengan tak nak tanya dan tengok dan sebarkan saja perkara tu. Dan akhirnya saya boleh bagi tahu di mana Allah SWT memberi bantuan ini dengan memilih kita dengan mudah untuk solat, rukuk, sujud, dan sebelum nak waktu solat tu kita dah tahu ini dah nak masuk waktu. Allah dah bagi ingatan pada kita. Subhanallah. Bila Allah dah bagi ingatan pada kita, maksudnya Allah pilihlah kita untuk sentiasa mendapat nikmat dan diberikan nikmat kepada kehidupan kita ni, tapi hakikatnya segala-galanya adalah dengan kemudahan daripada Allah. Setiap kali manusia lupa dan hanyut kerana terpesona dengan keduniaan yang zahir, solatlah yang akan mengingatkan manusia bahawa yang menjadi penyebab kepada sesuatu perkara itu menjadi mudah. Yang sebenar-benarnya hanya Allah. Okey. As simple as saya nak bagi contoh hari ni. Okey, Kak Azrina pakai niqab. Minta maaf Kak Azrina, saya bagi contoh Kak Azrina. Kita yang lain ni tak pakai, biasa je. Kita tapi pakai tutup aurat tak? Tutup. Tak semua orang yang mendapat kurniaan daripada Allah ini boleh mengambil niqab tu dan letak dengan izin Allah. Saya pun tak pernah pakai. Walaupun hanya sekadar untuk trend, contoh trend, ataupun sekadar untuk saja-saja ambil gambar. Tak pernah. Saya tak berani. Saya tak berani buat benda tu. Masa COVID lagi tu pun saya tak buat. Masa COVID itu saya memang pakai mask je. Saya tak ada pakai yang tu. Tak berani. Sebab saya percaya, guru saya cakap, kau dah pakai, kau jangan macam-macam nak buka, nak apa, nak tukar ke, nak fashionable ke, no. It's not that way untuk kita ini taat kepada perintah Allah. Macam tu lah. Dan semuanya kerana kemudahan, kurniaan dan izin Allah. Sebabnya salah satu daripadanya adalah dengan Allah izin untuk kita solat. Kalau Allah tak bagi izin kita solat, pakai tudung ni pun orang boleh pakai, dia bukanlah sengit pakai tudung, dia pakai fashion. Dia tak sengit, tapi dia sengit-sengitkan. Contoh. Kan, dia fashion kan? Dia sepatutnya pakai tudung, dia terus tapi dia pakai selendang. Dia nampak macam pakai tudung, tapi dia tak pakai. Jadi perkara itu tidak memberi kesan dengan solat yang dia lakukan dan tidak menunjukkan dia dipilih sebagai hamba kepada yang memberikan kemudahan ini. Wal na'udzubillah min dzalik. Moga kita tidak dalam golongan yang diberi kesukaran oleh Allah SWT. Jadi untuk petang ni saya minta izin dahulu ni, minta maaf walaupun saya terlewat masuk sikit tadi, tapi saya minta izin untuk beransur dahulu ni. Ada urusan sikit saya nak uruskan. Terima kasih kepada Kak Amira kerana memberi ruang dan peluang ini dan juga seluruh keluarga besar Gemenur Iman ini. Ibu dan kakak dirahmati oleh Allah sekalian. Bagi tahu pada seluruh keluarga besar Gemenur Iman ini, untuk topik solat ni, walaupun saya tahu ada kelas lain berkaitan dengan fiqh dan solat juga, tapi duduk dalam fiqh manhaji ini, dia lebih detail dan lebih perlu difahami setiap peringkat bagaimana solat ini dijalankan mengikut syariat Nabi Muhammad dan mengikut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka kalau ini selesai dalam perjalanan pertama kita untuk bertemu dengan Allah, insyaAllah yang lainnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutamanya selepas kita meninggalkan dunia ini. InsyaAllah. Saya serahkan kembali kepada Kak Amirah. Semoga ada kebaikan. Silakan. Allah, Alhamdulillah. Dengar suara saya dah? Alhamdulillah. Baik. Anpin dulu tu. Alhamdulillah, Masya Allah. Anpin punya tu. Okey, kejap. Tak apa, nanti dia akan hilang. Dia kan hilang. Oh gitu Sebab dia tak nampak semua orang ni. Bila Kak tak keluar kan. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap, Masya Allah. Kejap Baik, insyaAllah. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Yalah silakan. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ya Rabbana. Alhamdulillah. Sementara Okey, baik. Sementara Alhamdulillah, barakatillah. Kak Amira, Kak Azrina nak tanya tu apa dia? Tak ada, bukan nak tanya. Saya sebenarnya nak mengalu-alukan ahlan wasalan. Ustazah, saya membawa amanat Ustazah Asma Harun ni. InsyaAllah. Nak minta umpang iklan ke apa? Bukan.
dia bercakap one to one dengan saya. Saya bertemu beberapa orang adik masa trip hari tu. Baik, Mereka alhamdulillah. ni sangat dekat dengan Ustazah Asma. Tapi itulah Ustazah Asma ni kan kuliah dia bukan semua berkitab. Majoritinya majlis zikir macam tu. So Ustazah Asma kata, Azrina bawa adik-adik ni, bawa masuk semua kuliah yang mana perlu mereka belajar. So ahlan wa sahlan pada yang dah mula hari ni, dan Ustazah dan anak murid baru lah. InsyaAllah minggu depan saya usahakan adik-adik tu dapat kitab. Masya Allah. Ahlan. InsyaAllah. InsyaAllah. Tahniah. Alhamdulillah. Moga ada kebaikan dan keberkatan dan perlindungan Allah SWT berterusan. Yang Amin. penting hati kita ni dilindungi sebab apa tau? Supaya kita tak jadi orang yang agak-agak Ya. berbulak balik hatinya. Kejap nak datang, kejap tak nak Allah datang. Ada urusan banyak lah sajalah aku nak cakap pasal Kak Azrina ni juga rasanya. Tak depan-depan lah. Silakan Kak Amira. Dah. Okey. Cut off. Yang itu cerita lain insyaAllah. 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 Alhamdulillah. Tapi kan Kak Amira ada ni. Ustazah. Sekejap, ada ni Asmah Sid ni. Dia nak bertanya ke apa? Dia angkat tangan ni. Dia terangkat. Silakan. Boleh. Tak, saya rasa dia tertekan. Dia bukan tekanan tapi tertekan agaknya tu. Silakan. Tak eh? apa. Jangan tertekan. Ya. Tekan masalah. Silakan Kak. Allah SWT. InsyaAllah jazakallah khairan Ustazah atas kongsian ilmu hari ni. Masya-Allah. Kita dah habis bab bertayamum, kita masuk bab solat. Yang sangat penting untuk kita, tiang agama kita tiang. Sangat penting lah. Jadi hikmah kita Ustazah dah terangkan berkenaan dengan hikmah bersolat. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, bertambah keimanan kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. InsyaAllah. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang sentiasa mengimarahkan kuliah di Gemenur Iman ini, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan, Allah panjangkan usia, masya-Allah, murahkan rezeki, tambahkan kebaikan. Allahu akbar. Ustazah, sedikit ibahan kuliah hari ini. InsyaAllah. Kuliah maghrib kita hari ini bersama dengan sekejap ya. Saya dah lari saya punya ni. Bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan bacaan surah Al-Mulk pada pukul 8 malam ini insya-Allah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman kuliah yang telah disediakan. Saya memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana birahmatika ya arhamar rahimin innaka sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la matba'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina li muqassirina li amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa ufawwid amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin fi kulli makan wa fi kulli zaman fi ad-din wad dunya wa ila al-akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih sekali lagi, saya minta maaf atas segala kehilafan dan kekurangan saya.